One, two, three, let's go! One, two, three, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaibah binti Zakaria. Pertemindah saya menceritakan tentang integriti dalam perguruan. Faktor menyebabkan guru tidak berintegriti. Yang pertama adalah pemimpin tidak menunjukkan sikap yang baik, kurang ketulusan dalam urusan yang melibatkan kepentingan awam. Yang ketiga adalah guru itu sendiri kurang didikan agama dan juga penghayatan nilai-nilai murni. Kesan guru tidak berintegriti. Yang pertama, wujudnya suasana kerja yang tidak berkualiti. Yang kedua, masyarakat tidak percaya kepada institusi pendidikan. Yang ketiga, menjejaskan kredibiliti seseorang guru itu. Macam mana untuk meningkatkan integriti seorang guru? Yang pertama, pihak pentadbir perlulah membuat pemantauan dari semasa ke semasa. Yang kedua, rakan sekerja sekiranya melihat guru tidak berintegriti perlu melaporkan kepada pihak pentadbir. Yang ketiga, pihak pentadbir boleh melaksanakan bengkel tentang integriti dari semasa ke semasa. Sekian, terima kasih. One, two, three, let's go! Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Wan Nurfina binti Wan Muhammad Sabri. Topik saya pada hari ini ialah prinsip perkhidmatan awam. Setelah dilantik, pegawai awam tertakluk kepada undang-undang, peraturan, perkeliling dan arahan yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh kerajaan. Pejabat awam yang didapati melanggar tata tertib am boleh dikenakan hukuman seperti: yang pertama ialah amaran, iaitu satu bentuk peringatan. Yang kedua, denda maksimum 7 hari emolument. Emolument ialah wang atau bayaran yang diperoleh daripada sesuatu pekerjaan seperti gaji. Yang ketiga, lucuk hak emolument. Tiada had bersesuaian dengan jumlah ketidakhadiran bertugas tanpa sebab atau tanpa gaji. Seterusnya ditangguh pergerakan gaji bagi tempoh 3, 6, 9 atau 12 bulan. Yang kelima, turun gaji. Minimum 1 pergerakan gaji selama 12 bulan atau maksimum 3 pergerakan gaji selama 36 bulan. Yang keenam, diturunkan pangkat. Dan terakhir sekali, pejabat awam boleh dikeluarkan dari perkhidmatan awam. One, two, three, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fazira binti Fazil. Hari ini akan membentangkan tajuk budaya kerja kelas pertama. Terdapat 4 faktor budaya kerja kelas pertama. Yang pertama ialah keterampilan diri. Keterampilan diri ini merujuk kepada kepribadian guru yang membina dan memelihara diri apabila bersosial dengan orang lain. Yang kedua adalah pemikiran kritis dan kreatif. Guru perlulah berusaha menghasilkan suasana PDP yang menarik minat murid untuk kekal fokus sepanjang PDP berlangsung. Yang ketiga adalah pengurusan murid. Guru perlu mengenal pasti untuk merancang rancangan pengajaran individu murid supaya mudah untuk menggunakan pendekatan PDP yang sesuai. Yang keempat adalah mengutamakan masyarakat. Seorang guru perlulah mengambil berat keadaan murid mereka, terutama murid mereka yang keciciran dalam pendidikan. Sekian, terima kasih. One, two, three, let's go! Hai, saya Syikin. Saya akan teruskan dengan tajuk tanggungjawab dan peranan guru. Seorang guru yang baik haruslah memiliki sikap integriti, iaitu jujur dan telus dalam menjalankan tugas. Poin saya yang pertama, guru tidak boleh menyalahgunakan kemudahan sekolah untuk kepentingan peribadi. Sebagai contoh, guru menggunakan printer sekolah untuk lembaran tuition persendirian guru. Poin saya yang kedua, guru perlu memberikan komitmen pengajaran dengan sebaik mungkin. Contohnya, kelas 1A, guru sediakan BBM yang lengkap dari set induksi sehingga penutup. Namun, bagi kelas 1L, hanya ala kadar sahaja. Poin saya yang ketiga, guru perlu masuk ke kelas tepat waktu. Guru maklum kelas sains pada jam 2 petang, namun sambil lewa dengan kerja-kerja lain. Poin saya yang terakhir, guru wajib menghadiri mesyuarat seperti yang diarahkan. Contohnya, guru tidak hadir dengan alasan tidak munasabah, bangun lewat sedangkan guru tengok bola malam tadi. Terima kasih. One, two, three, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Nabi Mak Yunus.
Dan hari ini saya akan membentangkan peta minda saya di bawah topik budaya kerja kelas pertama dan saya mengambil subtopik keterampilan diri. Boleh definisikan sebagai sifat kepribadian yang membina dan memelihara harga diri. Yang kedua adalah mengenai etiket yang menekankan kepada kod etika seseorang penjawat awam seperti duduk dengan sopan, berdiri tegak dan tidak membongkok, menggunakan sapaan yang sesuai dan juga panggilan hormat yang bersesuaian dengan pangkat individu tersebut seperti yang berusaha. Kemudian, imej kaki tangan awam menilai daripada segi aspek penampilan diri yang menitik beratkan kekemasan seseorang kaki tangan awam. Sebagai contoh, tidak menggunakan solekan yang tebal dan tidak mengancam. Yang terakhir ialah jenis-jenis pemakaian. Terdapat 5 jenis, iaitu yang pertama rasmi dan tidak formal, tidak rasmi tapi formal, separa rasmi dan juga kasut yang bersesuaian. Terima kasih. 1, 2, 3, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syazwan bin Ghazalan. Hari ini saya akan membentangkan budaya kerja kelas pertama amalan 8S. Yang pertama, salam. Contohnya, menerima pelanggan dalam mesra disusuli ucapan salam dengan nada lembut dan sopan. Yang kedua, sayang. Contohnya, mengamal sikap terbuka seperti saling menegur sesama penjawat awam supaya kualiti perkhidmatan awam dapat ditingkatkan. Yang ketiga, segak. Contohnya, memastikan pakaian sentiasa bersih dan kemas. Yang keempat, segera. Contohnya, mengambil tindakan mengikut keutamaan serta peraturan yang ditetapkan. Yang kelima, sempurna. Contohnya, memastikan setiap pelanggan mendapat khidmatan dan layanan yang sempurna. Yang keenam, sensitif. Contohnya, mempunyai sikap menghormati dan mengutamakan pelanggan serta prihatin, peka dan responsif terhadap keperluan pelanggan. Yang ketujuh, senyum. Memberi senyuman mengikut kesesuaian situasi walaupun dalam keadaan sibuk dan penat. Yang ke-8, sopan. Contohnya, memberi layanan yang mesra dan sopan kepada pelanggan. Itu saja. Terima kasih. 1, 2, 3, let's go! Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya, Nur Farhana binti Romli dari SMK Seri Hartamas akan membentangkan mengenai ciri-ciri kepimpinan guru selaras dengan budaya kerja kelas pertama. Yang pertama, bersedia membantu pekerja lain apabila mereka bercuti atau tiada dengan senang hati. Kedua, bersedia datang awal dan balik lewat untuk menghabiskan kerja-kerja yang telah diamanahkan. Seterusnya, ketiga, bekerja tanpa memikirkan ganjaran material semata-mata. Yang keempat, tidak cerewet dan banyak merungut apabila diberi tugas. Kelima, bersedia melakukan sedikit pengorbanan sama ada dari segi masa maupun keuangan. Dan yang terakhir, tidak menimbulkan masalah kepada organisasi seperti membuat perkara yang boleh mencemarkan imej organisasi. Sekian, terima kasih. 1, 2, 3, let's go! Assalamualaikum, saya Azmina. Topik saya ialah keterampilan diri. Keterampilan diri ialah sifat kepribadian yang membina dan memelihara harga diri apabila berdamping dengan orang lain untuk bersosial, seperti menghormati dan mengutamakan orang lain, cara gaya hidup yang betul, kebijaksanaan, budi bicara. Sebagai hakitangan awam, kita perlu menghadiri beberapa jenis majlis seperti majlis rasmi dan formal, majlis tidak rasmi tetapi formal dan majlis pararasmi. Dalam topik keterampilan diri terdapat definisi etiket yang bermaksud adab tertib dalam suatu kelompok, masyarakat atau sesuatu pekerjaan seperti ketetapan atau kod imej yang diterima dalam suatu majlis formal seperti majlis istiadat di istana. Imej yang perlu ditunjukkan sebagai kaki tangan awam ialah seperti tata rias, hemah diri, penampilan, pakaian, kebersihan dan kesihatan. Dan yang terakhir ialah contoh-contoh pakaian formal dan tidak formal. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. 1, 2, 3, let's go! Assalamualaikum dan salam madani. Nama saya Nur Supia. Tajuk seterusnya adalah etiket dalam komunikasi.
Etiket adalah peraturan pergaulan dan budi bahasa, itu adab tertib dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu pekerjaan. Yang pertama, sapaan dan penggunaan perkataan penting sebagai contoh Assalamualaikum dan Selamat Pagi. Kedua, panggilan hormat sebagai contoh yang amat berhormat ataupun yang dirai. Ketiga, perbualan dengan pegawai atasan, rakan sekerja, pegawai sediaan dan pelanggan sebagai contoh Encik, Tuan, Puan, Datuk ataupun Datin. Keempat, tata cara memperkenalkan diri sebagai contoh saya Nur Supial binti Mak Daud, guru kelas tingkatan 1 UiTM. Kelima, pengendalian telefon sebagai pemanggil dan juga penerima panggilan sebagai contoh hello, Assalamualaikum dan Selamat Pagi, nama saya Nur Supial, saya guru kelas tingkatan 1 UiTM, ingin bercakap dengan Puan Siti Fatimah. Kesimpulannya, etiket memainkan peranan penting dalam komunikasi. Sekian, terima kasih. 1, 2, 3, let's go! Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Wan Nurul Amirah binti Wan Ibrahim daripada SK Kokri Perkasa akan menerangkan faktor yang boleh menjejaskan integriti. Yang pertama, kelemahan individu, kurangnya penghayatan nilai murni, suka mengejar kemewahan dan juga lemah mempertahankan diri. Manakala yang kedua, budaya tidak sihat, sikap yang tidak ambil peduli, dan yang ketiga, kepimpinan yang tidak baik, kepimpinan yang tidak memberi teladan yang baik dan juga kepimpinan yang tidak menitikberatkan integriti boleh menjejaskan juga integriti di dalam pekerjaan seseorang itu. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. 1, 2, 3, let's go!